jemput saya, besar hati saya, Datuk. Allah, Allah, Allah. Saya lagi besar hatilah. Boleh lah. Kita awal sikit je. Janjinya pukul 5, kita awal sikit tak apa. Kita habiskan pukul 7 nanti. InsyaAllah. Boleh. Boleh. Dah. Terus Amir duk setting nama lagi tu. Okay. Baru tu bik nama Amir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba', tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dah bersiaran program petang pukul 5.45 menghadap pukul 6 ini. Rasanya ini dah program yang kelima, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dah 5 hari berturut-turut kita mengadakan program ini, dan bila Ramadan nanti, sebagaimana yang telah kita bagi tahu, program ini bukan 5.45, tapi program ini diawalkan pukul 5 sampai pukul 6. Pukul 5 sampai pukul 6, insya-Allah kita akan kudara kita akan live, tuan-tuan, live memakaikan aplikasi Zoom. Dan alhamdulillah kita telah menjemput ramai di antara tenaga-tenaga yang memang terlibat dalam bahagian masing-masing, tenaga-tenaga pemikir, tenaga-tenaga pengendali, tenaga-tenaga practitioners, dan untuk membincangkan tajuk yang banyak kaitannya dengan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya pada petang ini, insya-Allah, untuk berbincang awal-awal. Mereka ni pembuka pintu, mereka ni pembuka jendela, mereka ni pembuka gate, tuan-tuan dan puan. Mereka ni akan merupakan dua orang yang pertama kali akan membincangkan sebelum 24 hari bulan di mana kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Tapi hari ini pada 20 hari bulan ini kita dah mula nak buka pintu. Sikit-sikit kita buka pintu dia. Dan pembuka pintu kali ini, tuan-tuan dan puan, terdiri daripada Ustaz Amir Adili bin Muhammad Nur, seorang pendidik, seorang pegawai perkhidmatan dalam perkhidmatan jabatan penjara. Bukan dia di penjara kan, tuan-tuan, bukan. Tapi dia mengendalikan program-program kerohanian, program-program keislaman yang berpusat di pusat Islam di penjara itu. Dan biasanya dia diketuai oleh Ustaz Amir, insya-Allah. Dan pada masa yang sama, Ustaz Amir ni merupakan tenaga pendidik, tenaga pengajar, mengajar di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah, dan dijemput di mana-mana juga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, untuk mendidik masyarakat. Pendidikan yang sangat penting, tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan, pendidikan dalaman, pendidikan kejiwaan, pendidikan rohiyah, untuk dididik manusia, supaya manusia ni semuanya menjadi insan-insan yang disayang, yang dikasih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Adili ialah Ustazah Yohanis Yusof, tuan-tuan, sekarang ini memegang jawatan salah seorang pegawai di JAKIM, iaitu di bahagian keluarga, komuniti dan kemasyarakatan. Alhamdulillah. Dan beliau telah berada di situ selama 2 tahun, dan sebelum itu berada di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita dapat bertemu dengan beliau yang banyak pengalaman. Saya yakin beliau dalam hal keluarga ni, tuan-tuan dan puan, dan beliau menyebut kepada saya tadi, boleh tak sentuh persoalan mak bapak, persoalan keluarga, persoalan suami isteri, persoalan kita dalam satu keluarga. Memang boleh sangatlah. Tetapi intinya, tapaknya kita nak cerita Ramadan. Keluarga dengan Ramadan, suami dengan Ramadan, isteri dengan Ramadan, anak-anak dengan Ramadan, jiran tetangga, sahabat andai dengan Ramadan, dan akhirnya umat dengan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, 2 orang ni sudah pun bersedia di hadapan saya. Tajuknya, tuan-tuan, oleh kerana ini pembuka kata, pembuka istilah, pembuka pintu, pembuka tingkap. Jadi tajuk yang sesuainya, kita ada lambaian Ramadan. Kita nak lambai Ramadan, tuan-tuan. Bukan kita saja nak lambai tangan kita bergerak melambai, jari kita bergerak melanggai, tapi hati kita melambai sama, jiwa kita melambai sama, roh kita melambai sama. Inilah yang kita nak ceritakan, kehebatan Ramadan yang kita nak lambai itu, tuan-tuan dan puan. Jadi selamat datang kepada Ustaz Amir. Selamat datang kepada Ustazah Yohanis. Alhamdulillah, kemungkinan kita dalam program macam ini pertama kalilah kita bertemu agaknya. Tapi alhamdulillah,
malam tadi saya bertemu dengan Ustaz Bollywood, Ustaz Haslin Bollywood. Dia mengatakan alhamdulillah dia sedang menggunakan social media ini Ustaz sebagai satu daripada vehicle ataupun keenderaan untuk kita melonjakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun kata insya-Allah mari kita sama-sama gunakan teknologi yang terbaru ini, terutama dalam komunikasi ini tuan-tuan dan puan, namanya Zoom, namanya aplikasi Zoom ini. Mari kita zoomkan manusia. Mari kita zoomkan Islam. Mari kita zoomkan iman. Mari kita zoomkan takwa. Dan akhirnya mari kita zoomkan kasih sayang Allah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, kita tuan-tuan tajuknya saya katakan tadi ialah lambaian Ramadan. Agaknya Ustaz Amir kalau boleh memulakan sedikit. Untuk kita memulakan perbincangan ini yang paling sesuai untuk dimukadimahkan. Saya serahkan pada Ustaz Amir sekian dalam 5 minit begitu. Mukadimahkan. Apa yang nak dimukadimahkan kalau tajuk perbincangan kita ialah lambaian Ramadan. Sila Ustaz Amir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, ikon yang tidak asing lagi yang kita semua kenali. Sahabat bual bicara kita pada petang ini, Ustazah Yohanis Muhammad Yusuf, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasih dan insya-Allah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini, petang Isnin terakhir, kita berada Isnin terakhir di bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam jangka tempoh lebih kurang 3-4 hari lagi kita akan menjengah masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Sahabat-sahabat yang saya kasih dan muslimin muslimat sekalian, seperti mana yang kita ketahui, lambaian ini sebenarnya Datuk, kita telah melambai saat di mana kita berpisah tahun yang lalu. Lambaian ini kita telah lambai, kita telah janji depan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam terakhir 30 Ramadan 14. Minta maaf Ustaz, saya rasa tak berapa kuat suara kita. Saya pun Putus sikit. Ya Datuk. Tak berapa kuat. Sila Ustaz. Sila. Minta maaf. Sila Ustaz. Jelas Datuk. Okey Datuk. Okey, maksudnya lambaian ini Datuk. Lambaian ini yang kita lambai 30 Ramadan 1440 Hijriah yang lalu lagi kita dah lambai. Setahun yang lalu kita dah lambai untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan ada di kalangan kita Datuk, walaupun tak berkesempatan melambai di akhir Ramadan tahun lalu, mereka ketika mana menjengah masuknya bulan Rajab, mereka memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, doa yang kita minta, hajat yang kita minta, munajat yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sedar tak sedar Allah Taala telah memakbulkan akan hajat kita insya-Allah. 3-4 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1441 Hijriah. Bermakna kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Datuk, kita perlu sekali mengambil peluang sebegini. Doa benarlah apa yang dikatakan, doa itu senjata mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan insya-Allah dengan izin Allah pasti akan bertemu dengan kita. Tetapi menjadi titik persoalan kepada kita apabila saat kita bertemu dengan Ramadan, adakah benar-benar kita cukup bersedia berhadapan ataupun benar-benar merindui Ramadan yang kita lambai sekian lama. Ramadan dah depan mata kita Datuk. Insya-Allah 3-4 hari lagi, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala malam Jumaat nanti, kalau diizinkan Allah Taala, kita akan sama-sama menghidupkan malam Ramadan dengan sama-sama bertarawih
bertadarus dan insya-Allah sama-sama berqiyamul lail menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan inilah yang kita minta Datuk. Mudah-mudahan bila mana kita menjengah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang kita lambai setelah sekian lama ini, maknanya kita benar-benar bersedia untuk berhadapan dengan Ramadan yang mana Allah Ta'ala janjikan bermacam-macam janji yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya. Maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala-galanya terkandung dalam bulan penuh kemuliaan Ramadan Al-Mubarak. Itu Datuk. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Amir. Satu mukadimah yang saya fikir lengkap, dimulakan dengan persediaan kita, doa kita dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah dalam masa 3 hari daripada sekarang, insya-Allah. Dan Ustaz Amir juga menyebutkan persoalannya ialah persoalan bulan itu ialah bulan untuk membina keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz Amir juga menyebutkan tadi tentang yang pentingnya persediaan kita. Setakat mana kita bersedia? Setengah daripada kita sudah memasuki Ramadan ni dah 60 tahun kita berramadan. 60 tahun dah. Macam saya dah 60 tahun, umur saya 72 tahun dah. Sudah memasuki 60 tahun. Sudahkah 60 tahun itu saya dalam mana-mana Ramadan membuat persediaan yang terbaik dan Ramadan saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang terbaik. Saya nak pergi kepada Ustazah Yohani. Ustazah juga dia sebagai permulaan mukadimah Ustazah mukadimahkan sambung daripada mukadimah Ustaz Amir tadi, insya-Allah tentang lembayan Ramadan ni. Sila Ustazah. InsyaAllah, terima kasih Datuk. Suara saya jelas ke? Jelas sangat. Jelas sangat. Alhamdulillah. Saja kita testing dulu, nanti cakap tak seronok pula kan? Okey, Alhamdulillah. Kita beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan dan tak semua orang direzekikan untuk masuk bulan Ramadan pun. Allah. Ada yang esok tu nak Ramadan dah, meninggal beberapa jam lagi kan? Ya. Bulan ni saja, dalam bulan 4 ni Datuk, sepanjang PKP ni saya secara jujurnya amat terkesan lah. Sebab kita tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah, kita menerima kematian ahli saudara kita, adik-beradik kita dalam jangka masa terdekat. Dalam PKP ni saja saya ada 3 orang saudara, uncle, aunty dan tok saya sendiri meninggal. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kita rasa perasaan yang meruntun, tak boleh pergi. Tetapi inilah orang kata hikmah PKP ni tadi, kita belajar solat jenazah gaib dan juga dengan anak-anak sekali. Nak kata tak semua orang direzekikan dengan Ramadan tu tadi. Dalam bulan Ramadan ni, selain daripada Ustaz Amir sebut tadi, kita jangan lupa bahawa as-shamu nisfu sabri. Bulan Ramadan ni, puasa ni adalah separuh kesabaran. Ni kita cerita bab makan, minum kan. Serta urusan-urusan yang lain, mata, telinga, belaka lah. Tetapi mujahadah nafsu diri kita yang lain pun perlu kuat juga. Saya Datuk, secara jujurnya saya mengendalikan kes rumah tangga sebenarnya. Ya. Daripada Jabatan Agama Islam Selangor 10 tahun, masuk ke JAKIM juga diletakkan di bahagian keluarga. Dan juga kita di sini, inilah saya salah seorang frontliner lah dalam menguruskan rumah tangga ni, bagi pengisian jiwa lah gitu kan, sokongan emosi dan sebagainya. Dan Allahu Akbar, inilah yang saya rasa macam perlu untuk dikongsi kepada masyarakat kita di luar sana, pentingnya hubungan itu terutamanya dalam bulan Ramadan ni. Janganlah kita mengambil bulan Ramadan ni sekadar ritual, sekadar orang puasa, kita pun puasa, orang tak makan, kita pun tak makan. Jangan macam tu. Kerana apa? Nabi sebut, iza ja'a Ramadan, apabila datangnya bulan Ramadan, pintu syurga dibukakan, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ambil kelebihan ini, ambil ruang ini, ambil peluang ini, yang mana selebar-lebarnya pintu syurga dibuka, maksudnya macam-macam pahala kita boleh buat. Macam-macam cara, kaedah untuk memasuki ke gerbang insya-Allah ni Ramadan yang akan datang. Kita dah boleh start fikirkan daripada sekarang ni. Apa nak buat, plan kan. Sebab kadang-kadang ni kita cerita sikit dalam urusan kerja lah Datuk dengan Ustaz Amir ya. Kita urusan kerja, kita boleh ada SKT kerja kita.
setahun SKT, sasaran kerja tahunan tu apa nak buat kan. Jadinya kita berbincang dengan bos kita, dengan anak buah kita. Ni Ramadan nak datang ni, berapa hari lagi ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya menyerulah kepada bapa ahli keluarga di luar sana, ibu-ibu, duduk dengan anak-anak, kita rancang SKT sebulan kita macam mana. Apa pengisiannya, nak buat apa daripada sahur, pagi, tengah hari, ke petang, ke malam tu, apa benda yang perlu diuruskan. Itu yang selalu jarang kita buat lah, terlepas pandang lah. Maksudnya Ramadan masuk macam tu, keluar macam tu. Kalau beribadah pun secara nafsi-nafsi saja kan. Jadi kita boleh melakukan secara jamaah, terutama dalam musim kita Allah Ta'ala turunkan wabak ni, melaksanakan secara keluarga kecil kita ni. Kita dah tak boleh nak berkeluarga besar dengan jiran-jiran, komuniti semua kan. Manfaatkan keluarga kecil kita yang ada. Kalau Ustaz Amir anak 6 je Ustaz Amir, 4. 5. Banyak itulah gayanya kan. Kalau Datuk lagi meriah lah kan. 8. Alhamdulillah. 8. Cucu ramai lagi kan. 13 cucu. 13 cucu. Subhanallah. Tahniah Datuk. Saya kira sekadar tu dulu mukadimah saya insya-Allah. Cantik. Para penonton dan mata sekalian, dalam yang mukadimah daripada Ustazah Yohanis tadi, kita katakannya rezeki. Ramadan ni rezeki. Bukan semua orang boleh dapat Ramadan. Ada orang boleh dapat Ramadan di hospital. Ada orang boleh dapat Ramadan sedang sekarang ni dalam proses sakratul maut. Ada orang dapat Ramadan tuan-tuan tak boleh tengok, tak boleh pandang, tak boleh dengar. Ada orang dapat Ramadan tuan-tuan tak boleh puasa. Dalam bulan Ramadan dia tak boleh sehari pun tak boleh berpuasa. Ada orang datang Ramadan tuan-tuan memang saja boleh berpuasa tapi tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Masing-masing rezeki lah tuan-tuan. Tapi apa pun yang disebut kali Ustazah tadi, Masya Allah ya, tentang Ramadan, bulan kesabaran, mujahadah nafsu dan sebagainya. Dan apa pun nak dikaitkan keluarga. Saya setuju sangat tentang keluarga ni. Setuju sangat. Saya pun Ustazah ya, menulis buku tentang keluarga ni. Seluruh buku saya ada 42 tajuk. 42 buku saya dah tulis tuan-tuan dan puan ya. Allahu Akbar. Banyak 13 buku mengenai keluarga saja. Mengenai anak, mengenai isteri, mengenai suami, mengenai kasih sayang, berbagai-bagai yang saya tulis 13 buku mengenai keluarga. Apa pun tuan-tuan dan puan, maknanya bila Ustazah cerita tentang keluarga tu, rasa-rasanya ialah saya pun boleh share lah. Boleh dengar, boleh gambarkan apa yang Ustazah sebut tu, sebab kita ada sikit pengetahuan dan pengalaman tentang keluarga ni. Rasa saya Ustaz Amir pun serupa juga. Mana-mana saya pergi, saya dengar Ustaz Amir bercakap pun, walaupun cerita apa pun, tapi tidak terlepas dari cerita tentang keluarga. Yang ini pun saya nak tanya soalan keluarga. Ustaz Amir ya? Ya, saya Datuk. Kita menyambut Ramadan ni, yang pertama sekali, macam Ustazah katalah, jangan ritual. Kalau ritual tu maknanya, kalau dulu 40 tahun dulu begitulah kita menghayati Ramadan, sampai sekarang pun begitulah. Sekali pergi tarawih, sekali tidak pergi tarawih, sekali pergi masjid, sekali tidak pergi masjid, sekali baca Quran, sekali tak baca Quran, sekali tadarus, sekali tidak bertadarus. Begitulah tuan-tuan ya. Sekali kita pergi beli makan banyak, sekali tidak beli makan banyak. Sekali lagi kita banyak tidur, sekali kita tidak banyak tidur. Itulah dia Ramadan bagi kita. Tapi saya nak sebut lebih teruk daripada itu lagi. Apa dia? Pengalaman saya. Ni minta maaf Ustazah Yohanis, minta maaf Ustaz, dan minta maaf kalau ini tidak betul pada pandangan tuan-tuan. Saya ada pengalaman 40 tahun bercampur dengan masyarakat. Golongan atasan saya bercampur, golongan pertengahan saya bercampur, golongan bawahan saya bercampur. Apa yang merunsingkan saya dalam percampuran itu ialah ada dua perkara Ustaz Amir. Satu ialah masalah ilmu. Ilmu yang nampaknya dhaif, ilmu agama dhaif. Satu lagi, amalan agama Ustazah, ilmu dhaif, amalan dhaif. Saya buat sama camp 40 tahun Ustazah. Rasanya dalam 40 tahun 1.2 juta anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti ikut sama camp saya. Tuan-tuan ya, yang boleh baca doa iftitah tak ada 3%. Yang boleh baca tak ada 3%. Yang boleh baca tasyahud akhir misalnya tak ada 2%. Yang boleh baca doa kunut tak ada 1% yang boleh baca doa. Tak percaya kita test anak kita. Kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya sebut ni, test anak kita sekarang. Jadi, kalau dalam begitulah ilmu, begitulah bentuk amalan Ustaz Amir, macam mana kita nak menghayati Ramadan hingga Ustazah kata tadi, Ramadan bulan kesabaran, Ramadan bulan mujahadah nafsu, Ramadan bulan membina rumah tangga.
macam mana dengan keadaan ilmu dan amal yang begitu dhaif itu? Sila. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Datuk, sebelum saya menjawab yang persoalan Datuk tadi dan berkongsi berkenaan apa yang Datuk ajukan tadi, saya nak betulkan sedikit yang tadi yang Datuk maklum tentang perihal saya tadi. Sebelum ni memang saya memegang unit agama di penjara Sungai Buloh dan alhamdulillah Datuk sendiri pun berkesempatan bersama dengan kami di penjara Sungai Buloh dalam kuliah maghrib Datuk, alhamdulillah. Dan untuk makluman Datuk, sekarang ni saya berada di bahagian agama dan kaunseling Ibu Pejabat Penjara Malaysia, alhamdulillah. Ya Datuk, berkaitan dengan persoalan tadi, bagaimana kita nak membina ilmu dalam keluarga Datuk. Kita apa pun dalam kehidupan kita Datuk, terutama sekali dalam kita menghadapi suasana sebegini Datuk, kita teringat akan pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana bermaksudnya Datuk, Syuaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud hebatnya orang mukmin itu Datuk, hebatnya urusan orang mukmin itu, kerana setiap urusannya adalah kebaikan dan ianya tidak berlaku pada seorang pun kecuali orang mukmin yang sempurna akan keimanannya. Jika dia menerima kegembiraan ataupun nikmat, maka baik baginya. Dan jika dia menerima kesusahan, ujian, maka baik baginya. Jadi bertitik tolak daripada apa yang kita faham, daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut itu, sebenarnya tidak ada menjadi masalah kepada orang yang meyakini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjunjung tinggi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuncak kehidupan kita Datuk, kejayaan kehidupan kita Datuk, tidak lain tidak bukan sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap seluruh kehidupan kita dan menjunjung tinggi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita bentuk Datuk. Itulah yang kita pegang. Tidak ada benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita umatnya yang tercinta, melainkan dua perkara Datuk, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sejujurnya Datuk, saya alhamdulillah dengan Datuk sendiri dan dengan Dating, alhamdulillah dari kita kata dari zaman bujang lagi, saya menekuni melihat bagaimana Datuk membina keluarga Datuk, membina anak-anak dan ahli keluarga Datuk daripada saat saya bujang lagi. Bahkan saya meneliti bagaimana kehidupan orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang cemerlang dalam keluarga, membina kekeluargaannya. Di situ kita belajar, kita melihat bagaimana mereka membina kekeluargaan yang bahagia, yang boleh dikategorikan macam kalau kita kata baiti jannati. Tapi apa pun bertitik tolak daripada ilmu. Dan ilmu kita bukan sekadar kita melihat pada ilmu tu di kitab semata-mata. Dalam konteks ilmu, banyak benda yang kita boleh lihat. Ilmu di kitabnya, madrasahnya ilmu, dan kalau kita lihat kepada skop ilmu juga, tidak lain tidak bukan at-tajarub sabiqah, pengalaman-pengalaman yang lampau bagi orang-orang yang berjaya dalam membina kehidupan dia Datuk. Dan saya melihat alhamdulillah ikon yang cukup saya segani, termasuk Datuk dan Datin sendiri, dan saya mengambil intipati dan mempelajari bagaimana mereka membina kekeluargaan, insya-Allah. Dan saya melihat bagaimana Datuk, walaupun kadang-kadang kita melihat Datuk sendiri ada mengasaskan sebuah Maktafiz Institut Al-Quran Kuala Lumpur yang terletak di pinggir Taman Tun Dr. Ismail yang kini dikenali sebagai sekolah menengah IQKL. Alhamdulillah yang diasaskan oleh Datuk, dan alhamdulillah saya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Datuk mendapat pimpinan dan didikan bimbingan daripada Datuk, alhamdulillah. Dan benda-benda sebeginilah, ilmu-ilmu sebeginilah kita pacu, kita bina pertama sekali pada diri kita, dan tidak lain tidak bukan kita kongsi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dalam konteks kekeluargaan, pasangan kita dan anak-anak kita. Kita teringat pesan Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah diri kamu, ahli keluarga kamu dari menjadi bahan api neraka. Allahu Akbar. Datuk, api neraka ni bukan sekadar kalau kita tengok suhu sekarang Datuk.
Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kan, kita tengok kadang-kadang Allah frontliner kita, tengok dia pakai baju PPE dengan berlapis-lapis, Datuk. Allahu Akbar. Punyalah kesiannya makan makan dengan panasnya, berhadapan dengan Allah macam-macam. Allahu Akbar. Kan? Moga-moga Allah merahmati mereka semua, Datuk, dan permudahkan urusan mereka, Datuk. Ya. Tapi api neraka, Datuk, Allahu Akbar, kepanasannya. Wallahu alam. Itu yang kita perlu risau, perlu takut, Datuk. Kerisauan kita untuk sama ada kita ni melepasi atau tidak daripada dihumbang ke neraka Allah Ta'ala tadi, sepatutnya melebihi ketakutan kita daripada pandemik COVID-19 yang berada sekarang, Datuk. Dan inilah saya kira masa yang paling sesuai yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita diuji yang sebegini, berada dalam situasi sebegini, dan Allah Ta'ala berikan kita nikmat. Nikmat iaitu nikmat Ramadan untuk sama-sama kita hayati, bukan untuk sama-sama kita meratapi atas musibah yang berlaku ini, tetapi untuk sama-sama kita koreksi, muhasabah diri. Mungkin apa yang berlaku ini insya-Allah akan menitejahkan kebaikan yang berlipat ganda untuk kita secara personalnya, Datuk, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, Datuk, dan insya-Allah, Datuk, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh jagatnya, Datuk, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Amir, terima kasih, sangat-sangat terima kasihlah. Dan Ustaz Amir menyebut saya, isteri dan keluarga. Tuan-tuan dan puan, inilah dia sikit dalam hidup ni, sikit apalah saya dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah saya dengan perjuangan-perjuangan teman-teman yang berjuang dalam gerakan-gerakan Islam pagi, petang, siang dan malam. Dan masuklah Ustaz Yohanis ni, saya fikir nak menangani keluarga, tuan-tuan. Konsep keluarga yang begitu besar, dan keluarga berada sekarang dalam keadaan, tuan-tuan, crossroad. Keluarga kita berada dalam persimpangan jalan. Jalan, tuan-tuan nampak, jalan liberalisme, jalan materialisme, jalan satu lagi, jalan hedonisme namanya. Jalan-jalan pahaman nafsu syahwat yang sekarang ni, tuan-tuan nampak, bermerajalela pahaman itu di kalangan masyarakat. Buka saja telefon kita tengok. Buka lagi kita tengok. Pop it, pop up itu semuanya menggambarkan ke arah nafsu dan syahwat. Saya nak sebutkan kepada Ustazah tentang keluarga ni. Saya tadi nak menyebutkan, Ustaz Amin menyebutkan tentang ilmu, tentang amal, tentang iman, tentang bagaimana kita nak membentuk diri kita ni, nak membentuk diri kita. Atas nama kita ni, insya-Allah kita kata bertolak apa pun, bertolak daripada ilmu, tentang ilmu agama dalam keluarga ni. Saya merasakan keluarga tu bagus, tuan-tuan dan puan. Ilmu dunianya, ilmu duniawinya hebat. Ilmu ukhrawinya, tuan-tuan dan puan, Allah tahu kalau kita tengok. Ilmu aklinya, tuan-tuan, hebat. Ilmu naklinya, Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Kita pun tak percaya kadang-kadang ada orang memiliki ilmu agama yang secetek itu, bagaimana nak diamalkan. Saya nak ambil dalam konteks keluarga. Ustazah tadi sebut, tak hendak Ramadan ini ritual. Tak hendak Ramadan ini rutin. Kita nak sesuatu yang special nak ditunjulkan. Kita nak sesuatu ambil yang terbaik daripada Ramadan ini. Semat dalam kepala, turun dalam hati, mengalir dalam darah daging kita, tangan dan kaki kita, terpalit dengan kekuatan Ramadan, kehebatan Ramadan. Macam mana caranya, Ustazah? Apa dia masalah dan macam mana caranya kita mesti keluar daripada masalah yang mengganggu keluarga kita sekarang? Yang maknanya, nak keluar daripada situasi yang rutin, situasi yang kata orang ritual, kepada sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih menusuk dalam jiwa hati dan memberikan kekuatan untuk kita beribadah dan seterusnya, tuan-tuan, bergerak betul-betul untuk menjadikan Ramadan ini gelanggang mujahadahnya. Macam mana, Ustazah? Terima kasih banyak, Datuk, ya. Saya setuju dengan Ustaz Amir cerita bab ilmu tadi tu. Sebab kebanyakan kita tengok macam Datuk sebut tadi, ya, Datuk pengalaman lagi luas. Daripada pelbagai lapisan masyarakat, Datuk dah lalui. Kita tengok macam-macam pengalaman. So saya kira ilmu Datuk, pengalaman Datuk lagi sangat hebat. Saya ni mungkin sekangkang kera sikit je kan, baru nak mula kan. Jadi pandangan saya sama macam Datuk tu. Ilmu tu dalam rumah tangga kita ramai yang nak kahwin. Orang kahwin kita pun nak kahwin kan. Tapi ilmunya itu tidak digali, tidak dicari. Jadinya dia jadi satu macam sekadar adat dan budaya begitu saja.
Dia tak ada feel. Kalau suami tu tak rasalah tanggungjawab sebagai seorang suami nak mendidik isteri anak-anak, dia setakat tanggungjawab yang asasi saja selesai. Begitu. Yang isteri pula jadi isteri, takat jadi isteri sajalah. Koklah kata nak didik anak lebih sikit, kok suami tu nampak salah, nak tegur, nak bimbing cara isteri lah kita kata kan. Pun tak juga. Banyak rumah tangga yang begitu. Kita kalau boleh kita tak nak rumah tangga yang biasa-biasa. Yang sama je, orang kahwin, pergi kerja, balik kerja, beranak apa-apa semua, tua mati, selesai. Kita tak nak rumah tangga yang kosong, nothing macam tu. Kita nak rumah tangga kita yang agak luar biasa. Luar biasa tu bagaimana? Dalam rumah tangga tu kita ada ruh rumah tangga. Kita ada akidahnya cantik, ibadahnya bagus, maka dihasilkan buah yang cantik, iaitu akhlak tu tadi. Kita nak yang itu sebenarnya. Tapi rumah tangga rata-rata yang sekarang ini kita tengok Allahu Akbar. Risau Datuk. Bapaknya macam gitu, maknya macam gini kan. So lahirlah anak macam tu. Bila anak tak betul, mak salah ke bapak salah ke mak. Dia jadi bermasalah. Kalau kita tengok ilmu, ni daripada sudut ilmu ni, saya memang sangat setujulah seseorang tu dia mesti kena ada ilmu. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita tengok suami tu dia ada ilmu lebih sikit. Kadang-kadang ilmu tu Allah Ta'ala bagi dekat isteri. Ada juga macam tu, isteri tu dia lebih sikit. Sebab tu dalam hubungan suami dan isteri kena ada saling menghormati, saling respect each other tu kena ada. Dia tak semestinya isteri wajib hormat dan taat pada suami saja. Dia kena dua hala. Kalau tidak dia tak seimbang tu. Sebab Allah Ta'ala memberikan ilmu dan kelebihan kepada suami isteri ni dia tak sama. Kadang-kadang isteri tu lebih sikit ilmunya kan. Suami tu tak berapa ada dalam ilmu tu. Contoh mudahnya isteri tu belajar engineering. Aircon, pandai dia kapasiti aircon. Kalau nak pasang aircon bilik besar macam ni, kena besar watt dia contoh kan. Kalau suami nak pasang aircon, dia kata saya nak letak kat ruang tamu, dia kata, tapi kapasiti aircon macam ni. Isteri kata, tak boleh lah bang. Ruang tamu kita besar, dia kena aircon, kuasa dia, power dia besar lagi. Kan? Kalau tidak airconnya nanti tinggi dan elektrik jadi bil jadi tinggi. Ilmu yang isteri ada tu. Pada saya di situ, jika isteri itu ada kelebihan ilmu di situ, sikit sebanyak suami tu kena tolak ansur. Meraihkan ilmu yang ada pada isteri itu tadi. Baru kita tak bergaduh. Kalau tidak asyik nak memenangkan keegoan yang ada tu memang akan jadi masalah lah. Itu dia. Bila kita balik sebut kepada ilmu tu tadi, akal manusia ni Allah cipta sangat special. Kalau akal kita ini tidak dipandu, dia boleh pergi jauh. Tu yang adanya etis, adanya fahaman-fahaman yang tak apa-apa kan. Fahaman yang kita rasa macam, macam mana dia boleh fikir sampai macam tu. Kelebihan kita yang berada dalam agama Islam ni sangat cantik dan sangat bagus. Kita mempunyai satu panduan, satu garis panduan yang mana akal fikiran kita itu dipandu. Benda yang kita tak boleh ikut, benda yang kita boleh ikut, benda yang tak munasabah, yang munasabah terutamanya persoalan akidah contohnya kan. Kalau kita teroka dalam-dalam, kalau ilmu kita tak sampai, jangan. Silat hari bulan lain, kita faham lain pula. Yang ni jadi ajaran sesat pula kan. Sebab tu hebatnya Islam ini, ilmu itu dipandu. Akal fikiran kita manusia itu dipandu. Jadi cantik. Kita ada Quran, kita ada sunnah sebagaimana yang Ustaz Amir sebut tadi tu. Itulah panduan kita dan kita just follow yang sedia ada. Itu specialnya kita yang tak ada dalam agama lain. Betul. Itu dia antaranya. Kan, kemudian amalan tanpa ilmu pun macam Datuk sebut tadi jugalah. Amalan tanpa ilmu ni macam-macam. Tadi pun saya ada satu kes, saya tanya suami dia solat ke tidak kan. Dia kata tak ada Ustazah, mula-mula solat lepas tu dia belajar ilmu apa entah. Dia kata dah tak solat. Dia kata tak payah solat dah. Allah. Dalam tempoh PKP ni Datuk, kalau kita memandang musibah ini daripada sudut kacamata yang positif, alhamdulillah boleh solat jemaah dengan suami kita kan. Kalau tidak susah Ustaz Amir nak solat jemaah ni. Betul. Ini 5 waktu kita dapat solat jemaah dalam kalangan suami isteri dan anak beranak. Tak ada seorang pun yang boleh solat fardi. Seorang-seorang ni kan. Kita solat nafsi-nafsi ni. Semuanya secara berjemaah. Alhamdulillah. Kita memandang daripada sudut yang baik. Itu kita.
yang bermasalah ni. Sebab itu saya rasa sangat agak sedih Datuk bila kes-kes ialah yang bahagia tak adalah telefon kita kat bilik gerakan tu kan. Yang ada masalah lah yang telefon kita kan. Jadi kita bantu setakat mana yang kita boleh bantu. Sama ada daripada sudut sokongan emosi ke apa ke kan. Dan satu lagi memang kita terapkan Puan, carilah ilmu, kita kata tak rugi pun. Sebabnya ilmu ni kelebihan orang berilmu yang Nabi sebut fadla alim ala abid. Kelebihan keutamaan orang berilmu ke atas orang beribadat ni Nabi umpamakan kafadli qamari lailatan badri ala sairi kawakib. Nak katanya dia seperti bulan purnama compare dengan bintang-bintang sejagat ni. Dia menang dekat bulan purnama tu. Kerana apa dia menerangi. Orang berilmu dia menerangi orang lain dan membantu orang lain menyampaikan ilmu dan sebagainya. Tapi kalau beribadah pahalanya hanya dapat untuk dia seorang saja. Dia tak boleh kongsi. Gitu. Itu perbezaan. Itu yang Nabi umpamakan orang berilmu. Kelebihan orang berilmu berbanding dengan ahli ambil ni lah, ahli ibadah. Jadi memang kita tekankan kepada pasangan ni carilah ilmu. Sekarang senang kan Datuk, di hujung jari je. Betul. Dia nak tahu ilmu apa? Semua di hujung jari. Dia nak tahu kuliah apa? Semua di hujung jari. Kita banyak kan, Datuk punya pen ni ada, ustaz-ustaz lain, ustazah lain banyak. Jadi situ dia boleh, secara asasnya dia dah boleh dapat dah kat situ. Kesabaran dan sebagainya, amalan-amalan, zikrullah dan sebagainya. Simple lah orang katakan. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh. Dan perlahan-lahan kita baiki diri. Baiki sikit-sikit. Dia daripada rosak nak baiki ke baik ni bukanlah terus drastik. Fasa lah, berfasa. Sebab tu bulan Ramadan ni cantik sangat. Kena pula musim COVID PKP ni. Saya kira Allah Ta'ala tu sangat maha kaya. Dia turunkan musibah ini dalam keadaan kita punya sistem media sosial ni dah canggih. Sampai kita boleh berdakwah dengan cara macam ni lah Datuk. Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya kira sekadar situ dulu. Okey Ustazah. Maknanya Ustazah menekankan sangat tentang ilmu dalam konteks keluarga, ilmu dalam konteks suami, ilmu dalam konteks isteri, ilmu dalam konteks anak-anak. Bahkan tenaga penyatunya dalam mana-mana keluarga, institusi keluarga, antaranya ialah ilmu itu. Kalau ilmunya lemah, keluarganya lemah, amalannya lemah, maka kasih sayang dengan Allah pun lemah. Kasih sayang kepada Allah pun lemah, kasih sayang Allah daripada Allah pun akan menjadi lemah. Dalam keadaan itulah kita nak menghadapi Ramadan. Tuan-tuan dan puan, saya ada kerisauan, tuan-tuan. Betul-betul kerisauan. Makin banyak saya tahu, makin banyak saya berdepan, makin banyak saya mengkaji, makin banyak saya membaca, makin banyak saya bergaul dengan masyarakat, makin saya risau. Risau apa tuan-tuan? Risau agama makin terpinggir, agama makin terpinggir, agama makin terpinggir. Risau anak-anak muda kita terutamanya, umur dalam 12 tahun, 13 tahun yang sudah balik, sampailah katakan umur 40-an, mereka dah hilang minat kepada agama. Ustazah, mereka dah hilang minat. Mudahkah anak-anak kita nak bawa pergi masjid? Mudahkah anak kita nak duduk kuliah? Mudahkah anak kita nak buka Quran? Mudahkah anak kita nak pergi kelas tajwid? Mudahkah anak kita datangkan ustaz datang ke rumah kita untuk belajar? Mudahkah anak kita bagikan konsentrasi kepada pembelajaran? Mudahkah anak kita mengamal? Mudahkah anak kita nak diajak berjamaah bersama-sama dengan kita? Mudahkah anak kita untuk kita ajak kerana agama menziarah pakciknya yang sakit? Menziarah pakcik yang mati itu pun dia pergi dengan muka yang masam, duduk dalam kereta main telefon aja dia. Inilah tuan-tuan dan puan, saya risau dan kerisauan ini saya nak Ustaz Amir, macam mana caranya? Dalam suasana kerisauan macam itu, orang-orang yang terutamanya yang muda, yang tua pun didapati hilang minat, pernah berminat tetapi tidak berminat sekarang. Macam tadi Ustazah sebut, biasa semayang tapi entah macam mana ilmu dia dapat, tak semayang dah. Bila tak semayang dah, tak minat. Ceritalah tauhid dekat dia tak minat. Ceritalah fiqah dekat dia tak minat. Ceritalah akhlak dengan dia tak minat. Ceritalah tasawuf kepada dia tak minat. Jadi Ustaz, dalam konteks kita Ramadan ni Ustaz, macam mana dalam suasana yang begini Ustaz? Hilang minat kepada agama, boleh tak hilang minat kepada agama tu Ustaz dinyalakan semula. Dinyalakan semula minat itu pada musim datangnya Ramadan ini Ustaz. Sila Ustaz Amir. Okey, baik Datuk. InsyaAllah bila kita bicara tentang minat Datuk,
InsyaAllah saya yakin semua daripada kita ada minat dan hobi masing-masing. Ada orang yang minat, contoh umpamanya minat bersukan umpamanya. Minat bola umpamanya. Dia akan berikhtiar sungguh-sungguh Datuk. Dia beli jersey-nya mahalnya, ikut kelab yang kesukaannya. Dia beli kasut ikut selera kakinya. Walaupun dah ada boot, lepas tu dia timbul pula model yang lain. Dia beli model yang lain pula. Orang yang minat, contohnya kalau kita bicara tentang, maaf Datuk, tentang wanita yang memang wanita dengan kecantikan memang sinonim lah. Dia akan berikhtiar sedaya upaya Datuk menghabiskan RM1 untuk bagaimana dia nak menampilkan kecantikan imej penampilan diri dia, tapi tidak menjadi masalah Datuk. Tapi maknanya bila dia minat sesuatu Datuk, dia akan berikhtiar untuk apa yang dia impikan tadi. Dia nak keadaan dia sebagaimana. Itu bila kita bercerita tentang minat. Begitu juga kalau kita nak buat analogi, macam-macam kita boleh buat analogi Datuk. Tapi kita cuba renungkan. Perlu kita nak tak nak, memang kita perlu letakkan minat kita kepada kehidupan beragama. Kita wajib meletakkan, kita perlu minat untuk melihat kehidupan beragama. Pemimpinnya balik kepada kehidupan agama, orang-orang berilmunya jujur dan amanah dengan keilmuannya. Kita kena balik back to Quran, balik semula kepada kehidupan beragama. Saya yakin dengan keadaan kita balik kepada kehidupan beragama, insya-Allah izzah Allah, bantuan Allah akan pasti tiba Datuk. Bantuan Allah akan pasti tiba. Kerana bila kita menikmati Allah, ini suatu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Ali Imran. Ini jelas Datuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah jika sekiranya kamu mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah. Yuhibbukumullah, apa yang kamu dapat bila kamu ikut Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kamu? Apa yang kamu dapat? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu saja Datuk. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala beri jaminan bila mana hamba-hamba dia meletakkan minat yang mendalam, bukan setakat minat, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya, maka Allah Ta'ala menjanjikan Allah Ta'ala amat-amat cinta kepada dia. Bukan setakat cinta, bahkan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Kerana apa? Allah itu Wallahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji. Kita berjanji dengan manusia Datuk, berapa ramai manusia memungkiri janji. Tapi itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Jadi Ramadan yang datang kepada kita ini, Ramadan yang Allah Ta'ala datang kepada kita ini, mengambil kita seberapa banyak peluang yang Allah Ta'ala berikan. Bulan yang Allah Ta'ala janjikan, shortcut untuk Allah Ta'ala berikan keampunan, maka rebutlah peluang sebegini. Walaupun mungkin kita rasa tak berapa nak minat lagi, orang yang mula-mula tak berapa nak minat lagi, cuba azamkan, tekadkan dalam hati, datangkan minat yang mendalam kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan ini. Allah Ta'ala berikan Ramadan shortcut untuk Allah Ta'ala berikan keampunan. Allah Ta'ala berikan Ramadan untuk Allah Ta'ala beri shortcut untuk Allah Ta'ala berikan kerahmatan Allah Ta'ala, keberkatan Allah Ta'ala, pembebasan daripada api neraka. Allahu Akbar. Ramadan yang bakal kita tempuh Datuk. Cubalah kita sedaya upaya, saya mengajak semua, mengajak pasangan saya, anak-anak saya dan semua sahabat-sahabat semua. Kita cuba sedaya upaya. Apa lagi kita nak jawab depan Allah Ta'ala. Mungkin sebelum ini Datuk, sebelum datang ujian sebegini, kita boleh jawab depan Allah Ta'ala. Aku sibuk. Kadang-kadang nak masak pun tak sempat.
terpaksa beratur panjang pergi bazar Ramadan. Tapi alhamdulillah, bulan yang sebegini dengan ujian yang Allah Taala beri sebegini, Datuk, kita dapat mengambil peluang yang seluas-luasnya, Datuk. Allah Akbar. Saya kadang-kadang, Datuk, saya tengok seronok bila orang-orang share dekat Facebook baik, orang share kat mana-mana baik kan, Datuk kan. Si isteri ni, Datuk, dia seronoknya, punyalah dia seronok. Contohnya dia tak pernah dia buat kuih selama ni. Tiba-tiba dia buat kuih karamel, Datuk. Dia buat kuih karamel tu jadi, Datuk. Allah. Datuk. Dia buat karamel, Datuk. Dia post. Saya. Jadi bila dia buat jadi, suami pula puji, anak-anak pula Allah minta nak suruh buat lagi. Jadi sebegitulah perasaannya sebenarnya, Datuk. Mungkin sebelum ni kita duk berebut beli bazar Ramadan apa semua sekali. Okey, jom kita ubah benda tu. Walaupun kita tak ada dah bazar Ramadan, kita sendiri membazarkan Ramadan dalam rumah tangga kita. Azam hari ni macam Ustazah Yohani sebut tadi. Okey, hari ni menu nak buat apa? Satu Ramadan, Jumaat ni. Dahlah Jumaat. Kalau insya-Allah kita takdirkan satu Ramadan kita Jumaat, dahlah satu Ramadan tu hari Jumaat. Hari raya mingguan kita. Hari penghulu segala hari lagi. Allahu Akbar. Jom. Allah. Yang pakar buat onde-onde, dia buat onde-onde, Datuk. Yang pakar buat kuih roti jala, dia buat roti jala. Tengok Allah. pandang kiri kanan, mana jiran yang nak bagi hari ni. Okey, hari ni jiran ni nak bagi. Hari ni jiran ni nak bagi. Allahu Akbar, Datuk. Allah Subhanahu Wa Taala ni, Datuk, sayang kat hamba-hambanya, Datuk. Sayang sangat-sangat kat kita ni, Datuk. Cuma kita je kadang-kadang tak merasai nikmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita tengok keadaan yang kita berlaku sekarang ni, sebulan lebih, Datuk. Kita diuji sebegini. Ada orang yang mati kelaparan, Datuk. Rasanya. Tapi nikmat Allah Taala tadi, Allahu Akbar. Bukan kata orang di luar sana, Datuk. Bahkan orang yang bersalah pun, Datuk. Bahkan orang yang bersalah, sering kali saya titipkan peringatan perkongsian kepada penghuni-penghuni di dalam penjara sana, Datuk. Tengok murahnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kamu bersalah, kamu buat kesalahan, kamu dihukum sebegini. Tapi Allah Ta'ala tetap menghantar makanan kamu melalui ration. Pagi hantar makanan, tengah harinya hantar makanan, malamnya hantar makanan. Bahkan kamu, tidur kamu, berada kamu dalam sel-sel tu dijaga oleh orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu melalui anggota-anggota dan pegawai-pegawai Jabatan Penjara Malaysia. Kamu kena rasa beruntung. Kamu kena rasa walaupun kamu diuji, tetapi di sebalik ujian itu, ujian pun Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang besar kepada diri kamu. Sama ada kamu nak atau tak nak saja, Datuk. Sebab itulah peluang-peluang sebegini, Datuk, kita kena ambil peluang sebaik-baiknya untuk kita berhadapan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah, Datuk. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz Amir. Dia buat karamel dia buat, Masya Allah. Wah, yang atasnya ada coklat-coklat sikit, kuning, macam ada air gula lagi. Datuk pandai. Taruh pula susu cair. Air lagi. Disejuk. Taruh dalam freezer, sejukkan sekejap. Datuk ni pandai masak ni. Pertama kali saya buat tu, lepas tu mati. Ustazah, Masya Allah. Dia pertama kali jadi ni. Kali kedua, Masya Allah. Saya ingat kali kedua ni is fit for the king of the kings lah untuk makan. Yang akan dibuat oleh Ustazah Yohanis. Ustazah, kita nak pergi kepada apa ni? Kepada yang berikutnya. Saya nak menyatakan ya, dengan sikit Pak Yohanis pun biasa keluar negara, Ustaz Amir pun biasa. Saya pun alhamdulillah dibagikan Allah Subhanahu Wa Taala sikit ada ruang-ruang untuk melihat negara-negara luar dan sebagainya. Saya nampak saya belajar lama di Amerika Syarikat, 6 tahun setengah saya belajar kat sana kan ya. Tapi saya tengok di Malaysia ni kalau kita nak jadi orang yang beriman selain daripada Mekah dan Madinah, di Malaysia lah tempatnya. Kalau kita nak jadi orang ahli syurga, rasa saya di Malaysia lah tempatnya. Kalau kita nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan syafaat oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti, Malaysia lah tempatnya. Apa sebab saya kata begitu? Masjid yang banyak Malaysia. Tuan-tuan kalau pergi Melaka, masjid dalam 1,5 kilo masjid. 1,5 kilo masjid. Dalam masjid tu ada surau. Biasanya satu masjid ada 3 surau, ada 4 surau di dalam karya masjid. Saya baru-baru ni sebelum COVID ni berada di Johor Bahru. Betul-betul tengah-tengah Johor Bahru.
tinggal dekat situ selama 4 hari 5 malam. Kita ada program-program dengan kuliah subuhnya, kuliah duhanya, kuliah maghrib, dan petang-petang tu macam ustazah punya kuliah parenting. Petang-petang tu biasanya saya dilibatkan dengan parenting. Duduk di tengah-tengah tu, bila azan subuh terutamanya, saud menyahut azan, saud menyahut azan, saud menyahut Allah, saya tak tahu. Saud menyahut, silang bersilang azan. Tapi saya dipanggil untuk pergi kuliah subuh. Yang ada dalam kelas subuh, waktu tu waktu cuti. Sana hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti. Agak-agaknya begitulah penduduk dia katakan ada 2,000 dekat situ. Tapi kuliah subuh dan orang yang mendengar kuliah subuh tu adalah dalam 23 orang macam itu. Inilah dia masalah besar. Daripada 23 orang ni ustazah, saya pergi 5-6 masjid, bukan saja Johor Bahru, seluruhnya. Di luar daripada Johor Bahru. Saya tak nak kata orang Johor Bahru aja. Tuan-tuan, kehadiran anak-anak berumur dari 15 sampai 20 tahun tu, kebanyakannya hampir kosong. Nah, saya ambil cerita ni begini. Dalam keadaan yang macam itu tu, tadi ustazah cerita ya, saya nak tambah sikit lagi. Ustazah cerita, suami yang asalnya semayang, entah macam mana tak semayang. Saya sejak bersiaran ni, 18 hari bulan kita sejak bersiaran ni, macam ini ustazah, sampai sekarang ni 20 hari bulan. Dah sebulan 3 hari dan sebulan 4 hari dah. Ada orang tulis kepada saya, ada orang respon kepada saya. Ada 3 orang, saya simpan lagi respon ni. Apa dia kata? Saya nak tanya doktor, apa nak buat? Bapa mentua, mak mentua saya, dua-dua sekali. Tak pernah sembahyang. Bukan tak sembahyang ustazah, tak pernah sembahyang. Saya kata, Masya Allah, bila sebut bapa mentua, mak mentua ni, dalam kepala saya umur 50, 60, 70 tahun. Tak pernah sembahyang. Apa dia lagi dia kata? Adik-adik ipar, abang-abang ipar pun setakat yang dia observe, dia kata tak pernah sembahyang. Dan dia kata, tuan-tuan, dia kata, dalam rangkaian dia pun, dalam diri dia, rangkaian dia, adik-beradik ke anak saudara dan sebagainya pun, ada yang tidak pernah sembahyang. Suasana macam ni, Ustaz Amir cerita ni tuan-tuan, Ustaz Amir ni, itu kita pada pandangan kita yang dapat menghayati Ramadan. Pandangan orang yang tak ada apa. Ramadan datang dan pergi, macam itulah aku. Aku tak tahu macam mana nak sambut Ramadan. Aku tak tahu macam mana nak lambai Ramadan. Apalagi, aku tak tahu macam mana nak menghayati Ramadan itu. Boleh kita bantu Ustazah. Orang-orang yang macam ni, macam mana kita nak bukakan pintu Ramadan? Marilah mari lambai-lambai menghayati Ramadan. Bukan saja meritualkan Ramadan, tapi menghayati dan menghidupkan mengahyakan betul-betul Ramadan ni. Macam mana Ustazah? Betul Datuk, saya sangat setuju dengan Datuk punya pengalaman dan juga pandangan tu. Rata-rata memang begitulah keadaannya. Cuma bila kita sebut, saya nak sentuh sikit Ustaz Amir punya ni dengan Datuk punya soalan tu. Ustaz Amir dia cerita tadi tentang minat. Kalau orang perempuan tu minat cantik tu, sehelah beli barang-barang cantik kan. Kalau orang minat bola tu dengan cara dia lah. Cuma satu kan, saya nak kongsi sikit kes saya berkenaan dengan minat ni. Dalam satu perumahan tu, orang ni dia tak gemar ke masjid. Dia bukan kategori orang yang tu. Tapinya dia kata dia jadi suka ke masjid setelah ni nak kata minat ni pun kita boleh pupuk. Minat itu kita boleh pupuk dengan asbab apa yang ada di surrounding, di bi'ah keadaan dia tu. Dia memang tak suka pergi masjid. Mungkin daripada culture keluarga dia tak macam tu. Kalau Datuk cerita tu lagi sedih lah tak solat. Dua-dua tak solat dan adik-beradik, ipar-ipar dia tak solat. Dan saya kira dia masuk dalam keluarga tu adalah asbab untuk membantu keluarga tu sebenarnya. Untuk baiki balik peranan menantu tu dalam rumah tangga yang begitu tu. Besar. Dia bukan sekadar perkahwinan saja, bukan sekadar menjalinkan hubungan baik saja, malah lebih daripada tu. Allah Ta'ala pilih dia begitu. So saya kira dia insan terpilih lah untuk berada dalam keluarga tu untuk membantu. Kita nampak begitulah. Balik pada kisah ni tadi, seorang lelaki ni yang tak berapa minat nak ke masjid ni, tapi disebabkan jiran-jiran dia memang pergi masjid. Kan masjid kan selalu dia ada kuliah bulanan tu, dia print. Banyak-banyak foto state, letak situ, ambil lah siapa nak buat balik. Jadi seorang jiran dia ni, dia ambil kertas tu, dia akan pergi ke rumah orang tu. Rumah yang si pemuda yang tak suka ke masjid tu. Dia kata, jomlah malam ni ada kuliah. Ni jadual kuliah, dia kata kan. Mula-mula tak bagi lagi keratan jadual tu. Bila dibagi tu ada alasan dia. Kerja lah, penat lah, itulah, jaga anak lah.
Dan akhirnya itulah jiran dia tu bawa kertas tu. Dia kata, ini jadual kuliah sebulan. Bila-bila tengok kau ada tajuk berkenan tu, datanglah jiran ni. Ini nak kata, jiran punya tanggungjawab pula di situ. Yang menyuburkan minat, yang asal tak minat jadi minat tu. Dia cerita dengan saya, dia kata gitu. Dia kata lepas tu kan Ustazah, bila saya tengok jadual tu, dia kata, malulah, duduk kat sini dah lama, jiran ajak tak pergi. Jiran ajak tak pergi, sampainya dibagi satu jadual sebulan. Dia pun mulalah pergi, mula-mula pergi duduk belakang-belakang, koridor-koridor gitu kan. Lepas tu bila jiran tengok, marilah kita makan sekali. Dia dah mula dekat. Dan akhirnya nak kata, dia kata sekarang ni Ustazah, saya jadi salah seorang ahli jawatan kuasa masjid daripada asal tak minat tadi tu. So nak kata di sininya, kita ni, tuan-tuan perempuan di luar sana yang mengikuti siaran kita ni, sebab itulah dalam Islam tu, antaranya kaedah ciri-ciri rumah yang kita nak cari tu. Carilah di kawasan yang masjid suraunya dekat. Bukan pergi cari shopping komplek dulu, kedai dobi dulu. Tak, cari yang masjid tu dekat dulu. Allah. Kerana di situlah dia akan membina keluarga sebenarnya. Sebab tu kalau dalam ceramah kursus kahwin saya, Bunda Tok, saya akan tekankan kepada peserta kursus kahwin ni, esok kahwin, nak cari rumah kan, nak beli rumah, cari rumah yang memang dekat dengan masjid. Kalau boleh buka pintu tu, ada langkah lagi masjid. Macam rumah Ustaz Amir kan, Sepelawung dah dengar sebelah masjid. Rumah Datuk pun saya difahamkan dekat kan. Kita nak begitu, ciri-ciri tu, dia membantu. Tambah-tambah kalau kita rasa kita ni jenis liat nak solat. Jenis-jenis orang yang agak jauh kan, macam Ustaz Amir cerita tadi tu. Kena cari satu alternatif yang boleh membantu kita. Kita tak kuat, jadi kita perlu sokongan yang kuat. Daripada situlah kita akan turut menjadi kuat sebenarnya. Ini faktor pengaruh sekeliling lah. Saya kira nak masuk bulan Ramadan ini, cari perkara-perkara yang membolehkan kita tetap terus istiqamah. Tak kiralah apa ibadah pun, apa kaedah pun, maksudnya kita boleh mencari pahala itu dan istiqamah itu boleh bawa selepas Ramadan. Kalau sekarang ni kita berkrisis pasangan suami isteri kan, cari kelebihan, kenang balik yang bagus-bagus dengan pasangan tu. Kalau dia kata, Ustazah susahlah, tak apa. Bulan Ramadan ni ambillah sebulan untuk berdamai sekejap. Lepas tu you nak gaduh-gaduh lah balik contoh kan. Sebabnya bulan Ramadan ni dia training. InsyaAllah lepas Ramadan pun tak jadi gaduh dah. Disebabkan oleh apa orang kata berkat Ramadan tu tadi, dekat situlah mujahadahnya. Kalau nak marah pun tahan hati dan perasaan. Ingat bulan Ramadan tak jadi marah kan. Sebab tu kan Datuk, kalau kita tengok, dulu saya jaga pejabat agama bahagian undang-undang keluarga lah, orang nikah kahwin ni. Bulan puasa memang surut. Orang datang buat aduan rumah tangga. Datang untuk kaunseling, untuk khidmat nasihat tu memang susah lah kiranya. Kalau ada pun takat buat aduan, lepas tu saya tak nak kaunseling, tunggu habis Ramadan. Nak ceritanya betapa sangat menghormati bulan barakah ni. Kalau boleh tak nak bergaduh dalam bulan ni. Sebab tu saya kata insyaAllah tak bergaduh, dia memang tak bergaduh. Lepas habis tu Alhamdulillah. Kita mengharapkan satu kedamaian yang cantik macam tu. Ya Ustaz Amir nak tambah ke? Tak bergaduh, jarak 1 meter kan. Jarak 1 meter. Okey. Lepas tu kena pakai mask. Okey. Kita rehat dalam 1 minit. Kita teruskan nanti tuan-tuan. Kita rehat 1 minit. Dalam rehat ni tuan-tuan, saya nak tunjukkan sikit lah apa khidmat yang saya dan keluarga sedang lakukan untuk Allah dan Rasulnya, untuk melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi umat yang betul-betul khairul umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis, ini buku yang ke-41 saya. Ini buku ke-41, maknanya ini kali yang ke-41 saya tulis buku. Namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dalamnya termasuklah Ramadan. Macam mana kita nak gunakan Ramadan ini sebagai alat untuk kita mengakhirkan hayat kita ni menjadi husnul khatimah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dalam kata lain, tuan-tuan, anak-anak ini mesti jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Untuk menghormati mak bapak waktu sihat, menghormati mak bapak waktu sakit ringan,
Menghormati mak bapak waktu sakit berat. Menghormati mak bapak waktu berada dalam sakratul maut. Menghormati mak bapak sesudah menjadi jenazah. Menghormati mak bapak, harta mak bapak. Macam mana dia khidmati untuk kebaikan mak bapak di alam barzah. Inilah bukunya tuan-tuan, namanya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ke-42, ini buku yang ke-42 saya tulis. Buku ni baru 3 bulan setengah umurnya. Apa tajuk buku ni? Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni, Ustazah dengan Ustaz Amir. Saya hendak dalam pengalaman saya hidup selama 72 tahun, 40 tahun dengan masyarakat. Itu yang saya sebutkan tadi. Boleh saya bantu diri saya, nak bantu keluarga saya supaya kita mati dalam Islam, mati dalam iman. Kalau tak sembahyang, tak boleh mati sebagai dalam iman. Kalau tak pergi masjid, tak boleh mati dalam iman. Kalau tak reti baca Quran, tak boleh mati dalam iman. Kalau bergaduh siang malam dengan isteri, tak boleh mati dalam iman. Kalau tak tahu akidah, tak boleh mati dalam iman. Jadi, ini adalah buku untuk menyediakan kita macam mana caranya. Apa latar belakang sekalipun, mari kita mati dalam Islam. Mari kita mati dalam iman. Mari kita mati dengan akhir hayat kita nanti. Kalimatnya ialah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Saya sedang mengusahakan ini. Ustazah. Ini Ustazah ialah namanya ialah Kompleks Anjur Husnul Khatimah. Kompleks Anjur Husnul Khatimah yang kita nak bina di Sungai Semungkis, Batu 15 di Ulu Langat, Sungai Lui, kira-kira 15 km daripada pusat latihan saya. Pusat latihan saya jauh lagi, 15 km di depan di sana, tuan-tuan dan puan. Apa yang kita nak bina? Kita nak bina tempat ini menjadi universiti rakyat. Inilah universiti iman. Inilah universiti takwa. Inilah universiti hujung usia. Dengan ilmu yang nak dibagi, namanya Ustazah, Ustaz Amir, nama ilmunya pendidikan hujung usia. So, Ustazah, Ustaz Amir, kita sekolah rendah ada pendidikan rendah. Sekolah menengah ada pendidikan menengah. Sekolah universiti ada pendidikan universiti. Bila dah bekerja macam Ustaz Amir, macam Ustazah, pasti ada mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan. In service training. Kadang-kadang pergi ke luar negara, kita ikut kursus. Ada kursus. Habis umur 60, kita pun pencen. Apa kursus yang ada setelah pencen? Mana kursus untuk mati? Mana kursus untuk bertemu dengan Allah? Mana kursus yang formal dan informal untuk kita bertemu dengan Allah? Jadi saya dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor dengan yayasan saya, Yayasan Sabaha, akan membangunkan ini dengan harganya, Ustazah, tanah dengan bangunan ini 13 juta ringgit. 13 juta ringgit. Dibangunkan secara non-profit making. Dibangunkan secara sedekah, dibangunkan secara infak, dibangunkan secara wakaf, dibangunkan secara zakat. Zakat bukan kami pemungut zakat. Kami menerima zakat daripada mereka yang membayar zakat. Sebagian daripadanya pulang kepada mereka. Yang dipulang kepada mereka itulah kita minta mereka mengeluarkan zakat kepada kita, insya-Allah. Kemudian tu amal jariah fi sabilillah, tidak ada satu sen pun untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tuan-tuan, tanahnya harga 1 juta. Minta maaf saya nak sebut. Saya nak lapik ni. Saya dah beli tanah tu 1 juta. Saya ansur beberapa tahun, Tuan Ustazah. Baru selesai. Dan nama dalam tanah itu bukan nama saya. Nama dalam tanah itu Majlis Agama Islam Selangor, pemegang wakaf, kerana tanah itu saya wakafkan untuk didirikan Anjur Husnul Khatimah ini. Inilah tempatnya. Tuan-tuan, dengan modul-modulnya, yang tua ada 5 modul, anak-anak ada 4 modul, setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Yang miskin free. Yang datang kebanyakannya pun sukatilah, saya tak tetapkan bayarannya. Tapi perkhidmatannya hotel 3 bintang. Makanannya hotel 3 bintang, kediamannya hotel 3 bintang, tempat tidurnya hotel 3 bintang, sajiannya hotel 3 bintang, kebersihannya hotel 3 bintang. Dan dikendalikan secara profesional, insya-Allah. Untuk kita jemput, untuk kepersilakan seluruh manusia. Daripada Singapuranya, Sabah Sarawak, Bruneinya, Selatan Thailandnya, Indonesianya, daripada Perlis sampai ke Johornya, Selangor sampai ke Pahangnya. Mari kita sama-sama hadir dalam majlis ini, insya-Allah. Tak ada bayaran apa-apa pun. Hanya di pintu luar nanti ada tabung-tabung besar. Kita sediakan tabung. Kalau kita duduk hotel 3 bintang, makan hotel 3 bintang, apa bayarannya? Fikir sajalah. Duduk 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Berapa yang patut didermakan? Untuk makanan, untuk penginapan, untuk bayar staf dan sebagainya. Maintenance dan sebagainya. Jadi Ustazah, kalau Ustazah ada teman-teman di mana-mana, Ustaz Amir pun tolonglah war-warkan. Inilah dia legacy kita. Inilah legacy untuk umat. So Ustazah, ada seorang Tan Sri, dia nak biayai semuanya sekali daripada awal hingga akhir 13 juta. Dia nak namakan nama maknya yang telah meninggal. Kami bermesyuarat tak berapa nak setuju sebab
Kita tak nak dia seorang masuk syurga. Kita nak umat seluruhnya masuk syurga. Kalau mereka kita sama-sama bangunkan ini, Ustazah. Jadi inilah yang sedang saya usahakan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Saya ikhlas, tuan-tuan ikhlas. Apa yang saya buat ini, saya dermakan. In fact, tuan-tuan nampak, apa yang saya ada pada diri saya di hujung usia ni, semuanya saya dermakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yang itulah saya minta sikit tuan-tuan nampak space dalam kita berbincang ini. Satu-satu yang solid yang berada di depan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Ustaz Amir ya. Saya nak minta Ustaz Amir. Ustaz, kalau kita Ustaz pun biasa ni orang penjara ni uniform ni lain kan. Orang penjara, polis, askar, ambil polis lah. Dia ikut latihan rekrut yang pertama 6 bulan saja. Askar pun 6 bulan, tempatnya di Port Dickson. Ambillah polis, tempatnya di polis depo di sana. 6 bulan latih, 6 bulan. 6 bulan dia latih, bila dia habis saja latihan, dia tak boleh pakai baju lengan pendek, dia mesti pakai lengan panjang. Dia tak pakai seluar putih, dia pakai seluar hitam, baju dia masuk ke dalam. Kasut dia mesti berkilat. Rambut dia tuan-tuan tak akan rambut panjang, rambutnya bersikat kemas rambut dia. Dia berjalan pun kalau 3 orang sama saja langkahnya. Itu 6 bulan kursus. Saya dah puasa daripada umur, katakanlah diterima Allah umur 13 tahun. Sekarang dah umur 72 tahun. Berapa tahun saya sudah berpuasa. Tapi apa yang lekat kepada saya. Puasa juga, tak sembahyang juga. Puasa juga, bergaduh dengan isteri juga. Puasa juga, mengumpat orang juga. Puasa juga, derhaka kepada Allah juga. Ustaz Amir, tolong saya Ustaz Amir. Tolong saya. Macam mana saya nak sampaikan kepada teman-teman saya untuk mereka melakukan satu perubahan besar sebagaimana Ustazah sebut tadi. Kena ada perubahan struktural namanya. Perubahan struktural untuk kita dapat melambai Ramadan ini dengan lambaian yang penuh bermakna. Iman, taqwa dan ihsan. Itulah lambaian kita. Sila Ustaz Amir. Okay, Alhamdulillah Datuk. Ustazah Yohanis, apa yang Datuk maklumkan kat kita tadi, saya rasa kita patut rasa cemburu. Sangat cemburu kerana di usia yang Allah Ta'ala berikan nikmat kehidupan kepada Datuk sekarang ni pun Datuk dah buat persiapan seperti mana yang Rasulullah pesan kepada kita semua. Bila mana kita tak ada atas muka dunia ini, bila mati je kita tadi, tak bawa benda apa yang kita nak bawa menghadap Allah Ta'ala kecuali 3 perkara. Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Saya tengok apa yang Datuk war-warkan tadi, alhamdulillah, package lengkap dah ada dah. Nulis buku, dah berpuluh-puluh buku yang Datuk tulis, termasuklah buku yang Datuk parparkan tadi. Jariah, sedekah jariah, apa yang Datuk buat tadi, alhamdulillah, Anjun Husnul Khatimah. Nama pun cukup cantik, Husnul Khatimah. Dan slot kita pun cukup cantik, Salam Husnul Khatimah. Allahu Akbar. Dan Datuk sendiri, tubuh diri Datuk sendiri pun dengan usaha yang giat sebegini rupa, yang kita daripada awal kita mengikuti perkembangan Datuk sehinggalah saat ini. Dan insya-Allah akhir kehidupan Datuk dan kita semua, insya-Allah benar-benar husnul khatimah Datuk. InsyaAllah. Cuma Datuk, apa yang Datuk, ialah kita tengok saban tahun kita berhadapan dengan Ramadan Datuk kan. Macam saya 40 lebih kali berhadapan dengan Ramadan, Datuk 70. Ustaz Zahanis mungkin 25 tahun kan. 25 tahun. Saya ingat. Pasal makan karamel ni macam 23. 23 tahun. Okey Datuk. Cuma satu perkara yang saya nak share lah untuk diri saya sendirilah. Yeah. Kalau katalah kita cuba kita azam semak dalam diri kita, kalau seorang tu Ramadan berlalu dalam kehidupan dia, contohnya sebelum ni dia seorang yang bakhil, terkenal dengan orang yang bakhil. Walaupun dia tak terkenal dengan orang yang bakhil dan dia kenal diri dia tu siapa. So Ramadan berlalu tahun ni, sifat bakhil dia dah tak ada. Dah jadi sifat pemurah. Baik, satu sifat yang mulia yang perlu dia dah ubah daripada Ramadan ke Ramadan. Dia bertemu dengan Ramadan lagi. Dia beri kesempatan Allah Ta'ala bertemu dengan Ramadan. Dia seorang yang bengis. Kalau kita di posisi ayahnya seorang yang bengis lah. Tiba-tiba datang Ramadan, tak ada, hilang sifat bengis. Jadi cakap pun lemah lembut, cakap pun sopan santun, anak-anak pun, isteri pun dengar pun tak ada masalah apa, cucu-cucu pun dengar tak ada masalah apa, sopan lembutnya, hematnya cakap dia. Jadi Ramadan tu memberi perubahan kepada diri dia sendiri.
kita tak mengharapkan, walaupun kalaulah berlaku perubahan drastik itu, alhamdulillah satu bonus yang besar. Tapi kalaulah setiap kali bertemu Ramadan, perubahan daripada sifat mazmumah ke mahmudah, satu demi satu, insya-Allah Datuk, pasti kita akan menghadap Allah Ta'ala nanti dalam keadaan insya-Allah husnul khatimah. Itu yang insya-Allah Datuk. Maka Ramadan yang kali ini kita kena buat sebegitu Datuk. Kita kena azam sungguh-sungguh. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini, kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kita berhadapan dengan Ramadan kali ini, ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini yang terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir, yang macam Datuk kata tadi. Ada setengah orang tu tak mampu dapat bertemu dengan Ramadan, meninggal dia di bulan Syaban, meninggal dia di bulan Rejab, walaupun kedua-dua bulan ini meninggal pun alhamdulillah dia terpilih meninggal di bulan Rejab, tapi meninggal dia. Tetapi kita yang insya-Allah 3 hari lagi Datuk, saya pun belum tentu rasa ada jaminan lagi Datuk ni. Tak rasa nak kata betul kita confirm na'udzubillah min zalik Datuk. Sebab sekarang ni mati ni Allah Taala tak kira la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahu akbar. Tak dilewatkan walau sesaat dan tak diperawalkan walau sesaat Datuk. Tapi harapan kita Datuk, harapan kita insya-Allah kita semua Allah Ta'ala pilih kita untuk menjengah Ramadan 1441 Hijriah. Dan Ramadan kali ini Datuk, sama-sama kita membantu untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk menghidupkan program-program Ihya Ramadan, walaupun mungkin tak semeriah sebelum ini, tapi kita cuba sedaya upaya untuk mengimarahkan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita Datuk. Mungkin kita rasakan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita, kita akan buat yang terbaik dan kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang Allah Taala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita dambakan sebagai seorang mukmin Datuk. Yang terakhir, ayat yang terakhir tadi sebelum ayat Quran yang dibaca tu, maknanya nak jadikan yang terbaik, Ramadan yang terbaik. Saya ingat pesan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpesan, apa yang kamu lakukan kalau itu namanya ibadah, pastikan kamu lakukan yang terbaik dan kamu dalam fikir kepala kamu itu adalah perlakuan yang terakhir dalam hidup kamu. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Macam mana Ustazah? Seluruh ahli keluarga, mak dan ayah dan anak-anak, seluruhnya disatukan pemikiran. This is the final Ramadan for us. This is the final Ramadan for us. Therefore, we must give it the best ever. The best ever yang kita nak bagikan kepada Ramadan. Sebagaimana Ustaz Amir tadi. Sila Ustazah untuk keluarga kita. InsyaAllah Datuk. Saya kira Ramadan yang terbaik dan mungkin ini yang terakhir kita tanam sama-sama. Dan bila kita tanam sama-sama dengan ahli keluarga kita yang saya sebut awal tadi, kita kena buat SKT, kena bincang dengan anak beranak kita nak jayakan Ramadan ni. Macam mana? Kalau kita tengok rata-rata sekarang ni, kalau dulu orang nak raya baru kemas rumah kan? Sekarang ni saya tengok pattern tu dah agak berubah. Nak Ramadan, kita dah mula kemas rumah sebab nak sambut Ramadan. Alhamdulillah, saya tengok ada beberapa perubahan lah masyarakat kita pada hari ini merasai nikmat Ramadan itu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Satu, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, macam saya katakan, kita kena berstrategi lah nak buat sesuatu ni. Sedangkan Nabi perang pun penuh dengan strategi. Nabi berhijrah pun penuh dengan strategi dia untuk menjayakan sesuatu tu. Ini kan kita nak sambut Ramadan walaupun memang simple, memang kita kata macam alah tahun depan ada lagi, alah tahun lepas pun Ramadan juga. No, kita still kena strategic plan juga supaya cantik. Kejadiannya tu hasilnya cantik dan tak rugi pun. Duduk, panggil anak, kita bincang sama-sama. Dan saya nak nasihatkan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana. Ilmu kita tidak sama, mak-mak, ayah-ayah sekalian. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah orang tua ada ilmu kan. Tetapi kita jangan lupa anak kita tu kita hantar sampai dia masuk U. Sampai dia belajar tinggi, dia ada ilmu di situ. Dan bila mana anak itu melontarkan cadangan, pandangan, saya kira berlapang dada lah kita bincang sama-sama untuk telusuri, nak tengok macam mana. Dan anak pun saya nak pesan, kalau nak melontarkan pandangan, cadangan kepada mak ayah, biar kena caranya. Sebab mak ayah ni dia ada hati yang sangat tulus. Gitu.
rentetan fitrah kejadian manusia Allah Ta'ala cipta, semakin banyak umurnya, semakin sensitivitinya tinggi. Jadi lenggok itu kita kena akur. Ni kadang anak-anak nak menegur mak ayah suka hati dia je. Kan? Itulah yang mengakibatkan jauh hati, kecil hati macam tu. So kita tak nak yang macam tu. Daripada satu sudut mak bapak kena memahami si anak pun kena memahami si mak ayah juga. Jadi duduk bincang. Itu bagi anak-anak yang besar lah Datuk. Tapi kalau anak-anak yang kecil ni pun, nak ceritanya kalau Datuk mungkin cucu-cucu lah yang kecil kan. Kadang-kadang dia punya idea dan pandangan, kita tak sangka. Bijak cerdik sungguh budak ni kan. Dalam dia melontarkan idea tu. Dan idea tu kita boleh pakai. Jadi di situ saya kira susun benda tu dengan cantik. Iltizam kita kena ada. Strategi kita cantik. Dan akhirnya dia akan membuahkan hasil yang juga bagus. InsyaAllah. Saya kira begitu. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang sangat bermakna kerana musibah COVID-19 ni bukanlah kita nak suruh dia mari selalu dok Datuk, tapi nak katanya percaturan Allah Ta'ala ni dia musibah ni dia lalu dalam bulan Ramadan. Jadinya kita ambil manfaat ini bersama, insya-Allah duduk bersama ahli keluarga setakat mana yang kita adalah, sebab ada juga yang terpisah, suami dengan isteri terpisah kan. Sekadar mana di kepopok kita tu lah. Kalau isteri dengan anak-anak mungkin kan. Kalau suami dengan tempat kerjanya. Sebab saya menerima kes juga Datuk. Ya, ya. Yang mana isteri tinggal seorang. Anak tak ada lagi. Terkandas. Ya. Suami tak boleh ke isteri, isteri tak boleh ke suami. PKP ni tak boleh gerak kan. Ya, ya, dia sangat stres. Dan dia pun tidaklah orang kata ramah mesra dengan jiran-jiran pun tak. Jadi dia menghasilkan stres seorang-seorang. Line pula tak okey. Duduk dekat tak berapa nak cantik line tu. Tak boleh nak video call dengan adik-beradik kat Semenanjung. Tak boleh. Jadi dia menghasilkan stres yang sangat dahsyat. Jadi kes tu kita bantulah daripada sokongan spiritual dia. So nak kata bersyukurlah dalam keadaan apa pun kita, dalam keadaan situasi bagaimanapun kita, kerana Allah Ta'ala berikan sebenarnya itulah yang terbaik buat kita. Okay. The best itu, ya. Ya, okey Ustazah. Para penonton dan mati sekalian, alhamdulillah. Saya seronok sebenarnya kalau boleh dilanjutkan, saya nak dilanjutkan. Tapi kita berpuasa sunat hari ni, puasa Isnin dalam bulan Syaban ni, saya rasa kita dah karamel kita dah siap. Jadi kita pun nak berbuka. Saya rasa manisan-manisannya saya rasa memanglah karamel lah hari ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu teman-teman kita ya. Pukul 9.15 malam ni. 9.15 malam ni Ustaz Amir, Ustazah Yuhani, kita ada tetamu besar kita. Siapa dia? Al-Fadil, Al-Ustaz, Datuk, Zakir, Kazim Ilyas. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Kazim akan bersama dengan saya pada pukul 9.15 pada malam ini dan insya-Allah kita akan bersiaran. Dan saya harap ni Ustaz Amir dengan Ustazah Yuhanis kalau dapat selepas Ramadan, masa Ramadan berjalan nanti, kalau dapat kita ke udara macam ini lagi. Saya nak cerita khusus family dan Ramadan. Kita kena bantu diri kita, bantu family-family yang ramai itu sebab masih ramai lagi yang kabur-kabur. Masih ramai lagi yang berbalam-balam. Masih ramai lagi yang tak jelas berkabus-kabus dalam kepalanya bila berhadapan dengan Ramadan. Bila kepala berkabus, maka amalannya pun berkabus. Bila amalan berkabus, maka ganjarannya berkabus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena bantu masyarakat dan saya cubalah sedaya upaya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa tuan-tuan, masing-masing kita ada Facebook. Ustaz Amir ada Facebooknya, layarilah. Ustazah Yuhanis pun ada Facebooknya, layarilah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berkongsi banyak material-material daripada Puan Yuhanis punya Facebook yang boleh menguntungkan tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah pergilah kepada YouTube kami. Pergilah pada YouTube saya, Dr. Hassan Ali. Dr. Hassan Ali itu YouTube. Saya punya Instagram, Dr. Hassan_Ali. Dr. Hassan_Ali. Of course, saya punya page, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Mari kita sama-sama tuan-tuan, kita raikan. Mari sama-sama kita kembangkan. Like and share Facebook Ustazah Yuhanis. Like and share Facebook Ustaz kita ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kuatnya
Kita nak gunakan semua kekuatan social media ini. Untuk apa? Untuk membangun, mengkuatkan Islam dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terima kasih kepada Ustaz Amir, terima kasih kepada Ustazah Yohani, terima kasih semuanya. Ustazah Yohani ni, saya dulu ada makcik masa saya kecil-kecil. Nama dia Hamidah. Hamidah ni meninggal dalam usia yang agak muda. Dalam 42 tahun dia meninggal, masa itu ramai anak dia, mak dia pun ramai. Suara dia tak ubah macam suara Yohanis. Cara dia tu is very sisterly. Orang putih kata very sisterly. Keakak-akakkan itu dengan memujuknya, dengan pandai dia mengolah, dengan pandai psikologi cara dia lah untuk menambat hati anak-anak saudaranya. Namanya Hamidah. Dia pun daripada ustazah juga, Ustazah Hamidah. Dia meninggal sangat muda, waktu 42 tahun macam tu. Jadi kita doakan. Jadi mengingat bila ustazah bercakap tu, dah remind me, itu dalam kira-kira 40 tahun yang lalu, ustazah. 40 tahun yang lalu. Remind balik saya. Allah. Yalah, maknanya saya harap sangatlah ustazah terus, ustazah panjang umur, Ustaz Amir terus dengan muda ni. Ustazah ni duduk muda ni. Mari kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang siang, malam, pagi, petang. Tak ada lagi perjuangan yang paling hebat melainkan kita memertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.